Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zafira binti Muhammad Zaini. Saya merupakan pelajar tahun 2 Syariah Astronomi Islam Universiti Malaya. Okay, hari ini saya bawah NGO Apa di Langit. Jadi kat sini saya ambil peluang lah untuk expose diri saya sebab saya masih lagi baru sebenarnya dalam bidang ni. So, hari ni saya nak share pasal tajuk yang saya pilih, tema yang saya pilih ialah berkaitan space and youth. Yang mana kita nampak sekarang ni macam tak ramai remaja yang anak-anak ataupun remaja lah yang meminati benda-benda di langit. Pada mereka rasa benda ni terlalu susah ataupun yelah sebab ataupun macam kalau kita nak meminati satu benda tu macam susah sebab benda yang berkaitan space ni dia akan kait dengan fizik, maths semua kan. Jadi benda tu sedikit sebanyak sebenarnya efek kepada minat diorang untuk teruskan. So saya nak mulakan daripada bawah. Kita ajak seluruh masyarakat untuk lihat ke langit dulu. Sebenarnya bila mereka tak melihat ke langit, minat tu pun tak akan datang. Faham tak? Kita tak memerhati di atas. Jadi macam mana minat tu nak timbul? So kenapa kena pandang ke langit? Saya datangkan 4 poin. Yang pertama, okey lah, macam kita tahu langit ni sebenarnya menunjukkan arah. Benda ni, point ni sangat orang kata macam klise kan, tapi saya nak elaborate juga sikit. Okay. Kenapa dikatakan langit ni menunjuk arah? Kalau kita tengok zaman dulu, manusia memang 100% bergantung kepada langit. Betul tak? Mereka tak ada apa-apa untuk dijadikan panduan, hanya langit lah sebagai panduan. Ada buruj dengan bintang semua. Dan contohnya macam mereka nak berlayar. Mereka akan melihat ke langit. Dan untuk zaman sekarang, kita perlu tak lagi tengok ke langit. Macam kita nak pergi ke Shah Alam ke daripada Johor, perlu tak kita melihat ke langit? So sekarang kita dah tak pandang langit. Kita ada GPS. Tapi GPS ni sebenarnya nak tak nak dia relate juga dengan benda yang di langit. Sebab apa? Satelit kita kat atas kan. Jadi memang nak tak nak kita tak larilah dengan langit ni. Dan walaupun kita tak pandang ke langit tapi kita tengok through phone, GPS tu dia connect dengan satelit dan sebagainya. Okay, yang kedua, kenapa kita kena lihat ke langit, sahabat-sahabat? Okay, yang kedua ialah sebab langit ni dia menunjukkan masa. Encik Hafiz, CEO Apa di Langit cakap kat saya, dia kata langit ni adalah kitab yang terbentang luas. Kitab yang terbentang luas, segala-gala ada kat atas tu. Maksudnya macam banyak rahsia yang terkandung kat atas. Jadi antara kenapa langit ni menunjukkan masa? Langit menunjukkan kita 3 masa sebenarnya. Masa lalu, masa sekarang dengan masa akan datang. Betul tak? Dan masa lalu tu bintang-bintang yang terbentuk tu bukannya terbentuk dalam sehari dua. Jadinya dia makan ribuan tahun barulah dia terbentuk kan, jutaan ribuan tahun. Dan masa sekarang tu contohnya macam sekarang lah kita waktu solat ke, kita boleh tahu waktu solat ni tengok dah macam matahari dah apa orang kata huruf apa tu maksudnya jatuh, dah tenggelam maksudnya dah masuk nak maghrib, macam tu. Dan masa akan datang melalui kajian-kajian saintis yang diorang buat kan, kita dapat predict benda-benda yang akan datang. Macam banyaklah saintis-saintis dah buat kajian kan. Yang ketiga, okay, kenapa kita kena pandang ke langit? Sebab dekat situ kan sebenarnya dia menjawab sikap ingin tahu manusia ni. Maksudnya manusia-manusia yang nak tahu, mereka bila melihat ke langit, mereka akan boleh mendapati jawapan-jawapannya. Contoh kan, macam kenapa orang start nak kaji pasal langit? Orang start nak kaji pasal langit sebab ada benda yang diorang nak tahu, benda-benda yang berkelip-kelip ke atas tu apa. Ada orang fikir tu bintang padahal satelit. Tapi satelit tak berkelip. Okay. Maksudnya benda yang macam dia orang
sebab tu kenapa kita kena lazimi pandang ke langit, sebab supaya kita dapat differentiate one day macam okay, sebenarnya selama ni aku ingat tu bintang, sebenarnya dia satelit sebab dia tak berkelip. So macam bila dia selalu tengok, dia akan dapat tahu perbezaan tu. Dan yang terakhir, dengan kita melihat ke langit ni sebenarnya menjadikan sesuatu tamadun tu, sesuatu tamadun manusia menjadi lebih maju. Contoh kan macam sejarah astronomi kan, macam mana astronomi selama ni berkembang. Kita tengoklah daripada zaman dulu macam contohnya tokoh-tokoh yang hebat, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Al-Buzjani, banyak benda-benda yang diorang buat, yang diorang create macam alat-alat yang ada macam astrolab apa semua tu kan. Semuanya sebabkan diorang banyak mengkaji tentang langit tau. Dan saya sukalah dengan tadi nama apa presenter sebelum ni, Syaz tu kan. Dia cakap betul lah sebabnya pasal astronomi Islam yang ramai tu disebabkan kewajipan ataupun tuntutan ke atas umat Islam tu sendiri. Contoh macam kita kena solat, kita kena puasa, kita kena haji. Benda tu semua terkait dengan waktu. Bila kita tak mengkaji, bila kita tak tahu, benda tu susah lah, kita tak boleh nak buat. Jadi sebab tu lah ulama'-ulama' dulu diorang banyak mengkaji dan banyak benda yang terhasil daripada situ. Dan secara tak langsung sebenarnya mereka jadi antara masyarakat ataupun tamadun yang lebih awal maju. Kat sini saya nak share sikit lah. Dr. Yahya Syami dalam bukunya yang bertajuk Ilmu Al-Falak, Safhat min At-Turath Al-Ilmi Al-Arabi wa Al-Islami. Ni buku dia cakap dia memetakan sejarah perkembangan astronomi Islam ni menjadi dua fasa. Iaitu fasa pra-Islam. Fasa pra-Islam ni macam Mesir kuno, Mesopotamia, China, India, Perancis dan juga Yunani. Dan yang kedua ialah fasa Islam tu sendiri. Macam mana astronomi Islam tu berkembang. Jadinya kita akuilah sebenarnya ilmu astronomi dia adalah ilmu sains yang tertua lah sebenarnya kan. Jadi segala kesimpulan yang saya nak cuba bawakan ialah sebenarnya apa-apa pun kita kena melihat ke langit. Bila kita lihat ke langit tu kita akan rasa benda-benda macam nak cakap, maksudnya apa jawapan-jawapan yang kita nak cari kita akan boleh dapati. Dan contoh kan kalau macam ada kawan-kawan kita yang tak berminat ataupun tak nak tahu pasal space ataupun dia macam rasa macam susah ke, kita suruh pandang langit je, tak perlu keluarkan modal ke apa ke kan. Itu je lah sedikit perkongsian saya. Minta maaf atas segala kekurangan. Doakan saya sangat ramai presenter-presenter yang hebat sangat kan. Itu je lah. Wallahualam. Terima kasih. Okay Zafira. Betul lah apa Zafira cakap tu kan. Orang muda sekarang ni dah macam tak adalah nak menengok langit sangat sebab macam nak tengok arah kita tengok phone, nak tengok masa kita nak tengok phone. Tapi sebenarnya dekat langit tu macam-macam ada. Tapi diorang ni tak tahu. Banyak je benda yang bercahaya kan. Tapi ada itu planet, itu mungkin satelit, mungkin bintang. Orang yang memang ambil tahu, dia akan tahu. Bila tengok, oh bila berkelip macam ni planet, ni bukan bintang. Bila berkelip macam ni, oh ni satelit. Tapi macam mana kita nak promote anak-anak muda ni untuk macam lebih meminati benda-benda macam ni? Sebab sekarang kan era phone kan, semua macam tak minat pun benda tu. Oh kalau macam tu kan. Okay. Saya taklah sebabkan dia dah banyak phone kan. Lepas tu saya ada tahu macam beberapa juga apps yang boleh didapati dalam phone. Contohnya macam Daft Moon. Daft Moon ni apps yang saya guna untuk tengok fasa bulan. Tengok fasa bulan. Maksudnya macam kita pun kena teknologi jugalah. Macam ada lagi macam apa? Saya tak ingat lah apa yang nama. Sekejap. Dan saya pakai Sky Safari. Oh, itu dekat senang. phone. Oh, Sky Tunjuk Safari. semua. Saya rasa mesti Syazri dengan Syairah tahu benda tu. Dia orang lagi pakar. Itulah yang macam ada constellation semua kan. Okay, nice. Maksudnya macam kita pun kena promote diorang benda-benda yang apps macam tu kot.
Afiq, you are waving your hand. Yeah, I just wanted to interject. I was sangat tertangkap with the use of the word berkelit. And berkelit actually is quite relevant to what I'm doing. And what I'm doing is I'm looking at pulsar scintillation. And scintillation is like twinkling. And twinkling is just the brightness going down and up. And that's pretty much berkelip lah. And I just wanted to, actually there's the scientist George Gamow. He wrote like a poem about twinkling. So he wrote a poem about berkelip lah. Twinkle, twinkle, quasi-star, biggest puzzle from afar, how unlike the other ones, brighter than a billion suns. Twinkle, twinkle, quasi-star, how I wonder what you are. So quasi-star, what he's referring to is quasar, and quasars are they're like extragalactic nucleating black holes from like very far away. So you guys can look that up. But quasars scintillate, quasars berkelip, and pulsars also berkelip, so scintillate. It's an interesting word because it relates to my research. That's all I wanted to say. Yep, thank you. Okay, good addition there. Okay. Hello, Zafira. Okay. Quick question. Kan we were talking macam kalau kat in city dalam bandar susah nak tengok sebab it's very difficult to see the sky because like pollution macam tu kan. So I presume you are based dekat Selangor ke? Ya, betul. Kalau nak pergi mencerap kat Selangor, if you want to do some observation from Selangor, kat mana? Biasa kita orang pergi ni Balai Cerah Teluk Kemang, PD. Okay. Terpaksa kena move ke sana lah. Kita tahu kan condition bandar. Itulah. Okay. Jauh ke Teluk Kemang? Teluk Kemang. Tak tahu sangat. Teluk Kemang negeri From sini KL ke Teluk Kemang. jauh. Kita orang boleh solat jamak kasar. Okay. Jauh lah. So 2-3 hours drive ke? Ya. Okay. That's not good. Yes. Okay, I think that's all from the audience itself and the questions. All right, we are moving on to our next presenter.